Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah az-zaki al-syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fatani wa maulana wa qudwatuna al-alim ar-rabbani al-syekh Daud ibnu Abdullah al-Fatani bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kedua, mengerjakan segala sembahyang yang 5. Ketiga, memberi zakat. Keempat, puasa akan segala hari Ramadan. Kelima, mengerja haji oleh orang yang kuasa datang kepada Kaabah dan segala rukun iman. Baik. Kedua di dalam rukun Islam. Pertama kita dah bicara dah 2 kalimah syahadah. Yang kedua mengerjakan segala sembahyang yang 5. Kita dah hurai dah makna sembahyang tu apa makna yang disebutkan dengan sembah. Maknanya segalalah perbuatan kita tu nak ditujukan kepada Allah SWT. Dan sembahyang itu adalah cerminan kehidupan. Solat-solat itu adalah cerminan kepada kehidupan. Maksud cerminan macam mana? Maknanya saya berani jaminlah kalau orang yang sembahyangnya tidak terurus, maka hidupnya pun confirm tidak terurus. Sebab hidup kita ni bergantung kepada solat tadi. Kalau elok solatnya, maka eloklah hidupnya. Kalau solatnya pun tergopoh gapah, laju-laju nak cepat, hidupnya pun mesti tergopoh gapah. Jadi kunci dia nak elokkan hidup, elokkan solat. Kerana solat itulah tiang ataupun tulang belakang kepada kehidupan kita ni. Sebab itulah solat ini, pengertian solat artinya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'ita makhsusah. Artinya beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir, muhtatamatun bitakbiri, muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun, dan dikhatamkan atau ditutup dengan salam. Jadi begitu juga hidup. Siapa yang hidupnya dimulakan dengan takbir, maka hujung hidupnya bertemu salam. Itulah kehidupan, kait hidup dengan semayang. Macam mana hidup mula dengan takbir? Apa makna takbir? Apa tu takbir? Allahu Akbar tu baru takbir. Kalau Allah saja belum takbir. Allah itu lafzul jalalah. Akbar itu asal daripada perkataan kabir. Kabir maknanya besar, akbar isim tafdil, iaitu yang maha besar.
Jadi gabungnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, barulah dinamakan takbir. Maknanya siapa yang hidupnya dalam hidupnya itu dimulakan dengan takbir, maksudnya hidupnya dimulakan dengan membesarkan Allah. Dalam apa jua aspek kegiatan yang dia lakukan, Allah didahulukan, Allah yang dipentingkan, Allah yang diutamakan. Maka kalau begitulah kehidupan seseorang itu, maka wa muhtatamatun bitaslimi, maka tamat hidupnya itu nanti akan bertemu dengan taslim, yakni maknanya salam, keselamatan. Sebab tu antara hikmah juga ulama mengatakan salam sembahyang kita ada dua, satu salam kanan dan satu salam kiri. Itu artinya keselamatan yang kita nak hajat ialah keselamatan dua, dunia dan akhirat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Arti selamat dunia bukan kaya raya, tapi makna selamat dunia, di dunia ni kita tidak terpedaya dengan hasutan-hasutan orang golongan-golongan yang menyesatkan, seperti ajaran-ajaran sesat, akidah terpesong dan sebagainya, sekular liberal. Itu selamat di dunia. Dan bila selamat kita di dunia, maka selamatlah kita di hari akhirat. Apa makna selamat akhirat? Selamat daripada dibakar dalam api neraka. Itulah keselamatan yang kita nak capai. Itulah tujuan bahagian kehidupan kita. Jadi itulah antara hikmah sembahyang itu Allah kurniakan ke atas kita. Dan sembahyang ni antara amal yang paling nombor satu sekali. Pertama sekali dicek solat. Kata Tok Guru Siddiqno, solat ni, sembahyang ni seperti bakul. Kalau sembahyangnya elok, maka amalan yang lain akan tersimpan elok. Maksudnya sembahyang tadi macam bakul. Kalau bakul tu elok, maka simpan dalam bakul tu semua akan elok. Maknanya zakat tersimpan elok, puasa tersimpan elok, infak, wakaf, apa lagi, sedekah, semuanya tersimpan elok, baca Quran tersimpan elok. Tapi kalau sembahyangnya KO, sembahyangnya berlebih kurang, buat endah tak endah, maka sembahyangnya ibarat bocor, ibarat bakul yang bocor. Bila bakul tu bocor, bubuh apa pun jatuh bawah, tak jadi tersimpan. Buh zakat jatuh, buh korban jatuh, buh haji jatuh, buh apa pun amalan jatuh. Bila jatuh diingat ada, tak ada. Maknanya gila haji balik hari pun, korban lah sampai 8,000 ekor lembu pun, tetapi kalau sembahyang tidak, apa pun tak ada. Sebab sembahyanglah kunci dia. Sebab tu as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang kepada agama, dialah asas kepada agama ni. Maka habis sembahyangnya, habislah agamanya. Maksud habis agama tu, habis segala amalan dia, tak terpakai. Jadi sebab tu pentingnya sembahyang, kuncinya sembahyang, jaga betul-betul sembahyang. Jadi kita buat bagi elok. Bukanlah masuk semayang je yang lain tak peduli dah. Bila dah semayangnya elok, maka yang lain barulah tersimpan elok. Dia begitu. Dalam kitab Sulamul Munajah, syarah kepada Safinati Solah, karangan Imam Nawawi Al-Bintani, dia menceritakan tentang sejarah waktu semayang. Semayang subuh berasal, orang yang pertama mengerjakan solat subuh ialah Nabi Adam alaihi salam. 2 rakaat macam kita buat tu lah. Satu kerana selamat daripada cengkaman malam. Sebab katanya Nabi Adam turun ke bumi pada menjelang subuh, gelap lagi waktu tu. Jadi selamat dia daripada ketakutan malam, gelap. Rakaat yang kedua, syukur kepada Allah atas keselamatan didatangkan siang kepadanya, terang. Macam gitulah, sampai-sampai gelap, takut juga kan. Tu dalam kitab tu sebut begitulah. Sembahyang zuhur, orang yang pertama solat zuhur ialah Nabi Ibrahim alaihi salam.
Nabi Ibrahim alaihissalam sembahyang 4 rakaat. Kerana rakaat yang pertama syukur kepada Allah kerana berjaya selamat daripada menyembelihkan anaknya sendiri. Rakaat yang kedua tu mengharapkan keredaan Allah atas tindakan dia. Allah suruh dia buat walaupun nak sembelih anak sendiri. Yang ketiga, rakaat ketiga syukur kerana yang pertama tadi Allah tukarkan nyawa anaknya dengan kibas. Yang kedua tu keredaan Allah. Yang ketiganya nyawa anaknya selamat. Yang keempat syukurnya atas nikmat kibas yang Allah beri. Dapat makan kan? Soalannya orang tanya, kibas tu mana datang? Mana datang kibas tu? Kibas tu kata ulama datang daripada syurga yang disembelih oleh anak Nabi Adam. Yang mana? Kabil ke Habil? Habil. Habil. Habil sembelih kambing kibas, lepas tu Allah sambar dengan peti. Allah ambil. Kata ulama disimpan di dalam syurga. Bila kisah Nabi Ibrahim sembelih ni, kibas yang itulah Allah hantar balik. Wallahu a'lam. Tu semua apa mana yang disebut di dalam kitab. Kemudian sembahyang asar. Sembahyang asar dalam kitab sebut orang yang pertama mengerjakan solat asar ialah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah benda Nabi Yunus. Kena makan, dia masuk dalam tu perut ikan. Jadi katanya Nabi Yunus dikeluarkan atau dibebaskan oleh Allah daripada perut ikan Nun pada waktu asar petang. Yang tadi Zuhur tadi peristiwa sembelihan tu pada waktu tengah hari Zuhur. Jadi Nabi Yunus keluar tu waktu petang. Bila keluar tu Nabi Yunus sembahyang 4 rakaat. Kerana rakaat yang pertama selamat daripada dimakan ikan Nun. Rakaat kedua selamat daripada kegelapan malam, sebab berhari-hari juga dalam tu kan. Rakaat ketiga selamat daripada kegelapan dasar laut, ikan tu bawa masuk dalam dasar laut. Rakaat keempat selamat duduk di dalam perut ikan. Itulah yang disebut dalam kitab. Lebih-lebih kurang lah. Kalau tersilap sikit-sikit minta maaf, kadang tak berapa ingat. Kemudian solat fardu maghrib. Orang yang pertama mengerjakan solat fardu maghrib tu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, putera Maryam. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengerjakan 3 rakaat. Yang pertama, rakaat pertama nak mengesakan Allah bahawa hanya Allah sebagai Tuhan. Rakaat yang kedua memohon kepada Allah supaya dihilangkan fitnah ke atas ibundanya. Rakaat ketiga Nabi Isa nak membuktikan bahawa Tuhan itu bukan 3. Maknanya ketiga-tiga sujudnya Nabi Isa tetap kepada Allah. Sebab pengikut Nabi Isa ni dia berpegang kepada ajaran Trinity. Nak 3 Tuhan, yakni Allah pun Tuhan, Maryam pun Tuhan, dia pun Tuhan, Jesus tu. Jadi bertolak. Tu 3 rakaat. Wallahu a'lam juga. Kemudian sembahyang Isyak itu kita cerita dah. Sembahyang Isyak ni Nabi Musa alaihissalam belah laut. Jadi 4 rakaat tu kerana yang rakaat pertama Allah selamatkan saudaranya Nabi Harun. Rakaat kedua Allah selamatkan isterinya. Rakaat ketiga Allah selamatkan anaknya. Yang rakaat keempat Allah selamatkan umatnya. Itu pun wallahu alam. Dalam kalau nak rujuk betul, carilah kitab kitab Sulamul Munajah
Kalau tak silap muka surat 88 sampai 89 kalau tak silap. Okey. Itu ni lah. Habis tu orang tanya ulama, dah Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad SAW mana? Sebab 55 waktu semayang tu semuanya daripada nabi-nabi yang dulu. Kan? Jadi Nabi Muhammad lah orang pertama yang mengerjakan solat sunat witir. Sebab solat sunat witir tu ganjil. Nabi Muhammad tu ganjil, lain daripada yang lain, istimewa di sisi Allah. Dan Nabi Muhammad suka kepada solat witir. Patulah mazhabnya apa Maliki ke? Hanafi. Mazhab Hanafi dia meletakkan sunat yang hampir kepada wajib solat sunat witir. Macam wajib tapi tak wajib lah, sebab witir memang tak wajib, tapi hampir pada wajib sebab dia memberatkan golongan dia untuk mengerjakan solat sunat witir. Sebab Nabi jarang-jarang tinggal solat sunat witir ni. Dia kaedah hukum fiqah, kalau Nabi tak pernah tinggal langsung jadi wajib. Sama juga dengan kopiah serban dan sebagainya ni, kalau Nabi tak pernah tanggal serban ataupun pergi mana memang Nabi berserban, maka wajib serban tu. Tapi ada masa Nabi berserban. Serban tu maknanya kain dililit kepala. Ada masa Nabi kopiah saja, dipanggil kolam suah. Nabi pakai kopiah saja, kain serban tak ada. Kadang-kadang kainnya letak di bahu. Kadang Nabi ambil kain tu Nabi selubung kepala buat macam tudung. Macam orang Arab buat tu. Itu pun kadang-kadang gitu. Ada ketika Nabi kopiah pun tak pakai, kepala saja pun ada juga. Jadi cumanya kepala saja tu jarang-jarang. Jarang sekali. Selalunya memang ada tutup atas kepala. Jadi tak berkopiah pun bukan satu benda yang salah. Jangan kita hukum kafir lah pula ke apa ke. Kan? Cumanya jarang-jarang. Tapi pernah berlaku di zaman dahulu, kata Tok Guru Siddiq Noh, ulama pernah di Iraq kalau tak silap, waktu tu zaman pengajian ni kuat. Waktu tu zaman aman, tak ada peperangan. Kalau ada pun kecil-kecil itu je. Dan jadi waktu tu waktu zaman salafus soleh tu, waktu orang tengah kuat mengaji. Jadi kuatnya mengaji sehingga kan ada ulama mengeluarkan pendapat siapa tidak berkopiah ni hukumnya makruh. Makruh tidak berkopiah sebab tak nampak ciri Islam. Syiar Islam tu tak hadir, tak nampak. Sebab apa? Sebab orang kafir ni semua ada tanda dia. Kristian pakai rantai salib, tanda dia Kristian. Kalau Buddha, dia pakai benang warna merah. Jadi kalau benang habis minta dia. Dia ada benang warna merah. Kalau Hindu, macam tak kenal lah. Habis jutung lah. Enak, 3 line kan? Ataupun nanduk merah tu. Jadi tanda-tanda ni ada. Kalau Yahudi, piah cik. Kadang kita pelik tak? Kenapa kopiah tu tak jatuh? Memang tak jatuh sebab dia ada pin situ. Ada pin kat rambut dia. Tu tak jatuh. Kecil je, ciput. Lepas tu Said Ibn panjang. Dia 7 jentai Said Ibn. Bungkuk betul muka. Dan muka hodoh macam tu lagi hodoh, 2 kali hodoh. Itu Yahudi. Jadi Islam, jadi biarlah di syiar. Memanglah bukan kopiah tu menandakan dia memang wajib Islam, tak, tapi biar ada syiarnya, ada simbolnya. Biar kita nampak kita ni orang Islam. Malu apa tak pakai kopiah kan? Baik, itulah lebih kuranglah sejarah tentang semayang, untuk kita nak nampak semayang yang kita. Dan semayang ni pun Allah beri kepada baginda Nabi ni, nanti kita baca dalam kitab Kifayatul Muhtaj ni. Amalan lain Allah beri melalui perantaraan malaikat Jibril sebagai menghantarkan wahyu. Adapun sembahyang ni 5 waktu ni Allah jemput Nabi sendiri, sebab Allah beri sendiri pada Nabi, bukan melalui malaikat Jibril. Jadi di sini menunjukkan sembahyang itulah amalan yang paling utama dan amalan yang paling hebat dalam sebarang bentuk amalan. Jadi orang tanya juga, dah baca Quran? Quran tu sendiri
yang paling mulia kerana kalamullah, tetapi yang paling terbaik membaca Quran di dalam solat. Kerana solat tu amalan hebat dah, ditambah pula dengan baca Quran di dalamnya. Lagi-lagi hebat. Sebab itulah digandakan sehingga mencecah 100 pahala, atau lebih kata ulama, pada setiap satu huruf yang dibaca di dalam solat. Apalah kita tak hafal, habis macam mana nak buat? Semayang malam, semayang duduk, lepas tu buka rehal kat depan, buka Quran. Kalau power sikit, baca suratul Baqarah penuh satu rakaat, kan? Takut sujud tu sujudlah dengkur siap dah. Tapi gitulah, kan? Sebab semayang sunat boleh duduk, tak ada masalah, kan? Letak Quran kat depan, lepas tu baca. Gitu. Dah nak alih muka surat, alih. Jangan lebih 3 kali berturut-turut pergerakan, tu saja. Tapi boleh alih, kan? Jangan alih, alamak mana dah tadi? 2-3 kali, memang batal lah. Sekali tu tolak gitu dah lah, kan? Okey, baik. Itulah semayang. Jadi buatlah yang terbaik semayang kita ni, jaga semayang. Dan jangan jangan guna ayat ni, alah asalkan semayang sudah, jangan. Sebab semayang ni kalau tak betul pun masuk neraka. Fawailul lil musallin. Allah ancam neraka bagi orang yang semayang. Padahal semayang dah dia. Tapi tetap dimasukkan dalam neraka sebab semayang ni main-main. Tak boleh buat main-main lah. Semayang tu betul lah, kan? Kita dah cerita dah, ada adat semayang tu kalau orang panggil macam mana dan sebagainya, tak boleh ingat benda lain, lupakan sekejap, kan? Jadi gitu. Baik, selesai. Ketiga, memberi zakat. Memberi zakat. Okey, ana bagi clue. Poin yang penting di sini perkataan memberi tu. Siapa boleh nampak apa syarah dia pada sudut memberi zakat? Kalau buku-buku moden kita banyak baca dia tulis membayar zakat, kan? Tapi kalau kita baca kitab-kitab lama, kebanyakannya ulama-ulama dia tak tulis bayar, dia tulis memberi zakat. Thailand? Sukarela. Betul. Itu beza beri dengan bayar. Bayar ni dia keterpaksaan. Beri bukan keterpaksaan, kita nak bagi. Macam kita pergi kedai, kita beli telur ke beli biskut ke apa kita belilah. Jadi beli tu kita bayar ke kita beri duit? Kenapa bayar? Terpaksa. Kalau dia tak boleh keluar, kan? Kalau dia kata jalan lah, settle lah, sonok lah, nak ambil lagi boleh. Jadi bayar tu maknanya keterpaksaan. Suka ke tak suka ke, terpaksa gak pergi bayar. Jadi ulama zaman dulu dia tak gemar nak guna perkataan bayar ni, sebab jangan kita rasa kena paksa. Jadi kita beri ni dengan memberi. Memberi ni maknanya dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Nak didik hati umat supaya memberi zakat, bagi, bukan terpaksa. Tapi hari ni punya masyarakat jadi terpaksa, sampai ngelak-ngelak pun ada. Kalau buat gini tak kena kan, tak kena zakat kan kalau buat gini. Apa nak ngelak pula zakat? Kalau kena je lah, kan? Dia nak ngelak-ngelak apa semua, main sorong tarik berah lah. Kalau betul-betul susah tu memang ada kaedah tu. Tapi kalau betul-betul susah, dan kita ni takkan betul-betul susah sangat. Susah mana yang saya sampai yang saya, kan? Dan tak susah mana kita. Motor ada, macam-macam ada. Ini orang yang tidur tengah jalan, tengah jalan mati. Tidur pi jalan. Tu orang susah, tak apalah dia, kan? Ni jadi kita beri zakat. Beri zakat ni zakat fitrah raya nanti jap gini. Setiap macam mana cakap dah itu, setiap seorang daripada kita ni bukan lagi bawah tanggungan mak ayah dah, kita besar-besar dah. Jadi kita bagi sendirilah. Kalau sungguh pun bawah tanggungan, apa salahnya kita bagi, kita belajar berdikari untuk beri. RM7 bukan banyak mana, RM7. Nalah dahil 20 apa? Dahil 20. 17. 17. Akbar. Lagi mahal. Ni RM7 je zakat. Boleh pahala.
Lepas tu pula kalau kita bagi lebih, tak payah minta baki lah. Kedekut pahit betul. Kan? Dia tak ada duit kecil, dia bagi RM10. Kan? Habis salam tu, kawan tu terlupa. Pergi buat masuk beg tu. Kata, mana? RM3 ni? RM3. Nah, tak apa, halal lah RM3 tu. Lebih zakat ni jangan ngam-ngam. Nak ngam-ngam lah. Lebih sikit tak apa. Kan? Tu zakat. Apa beza zakat dengan sedekah? Atau zakat dengan infak? Apa beza? Memanglah niat. Tak lagi segi. Dari segi hukum. Tak apa, korang dia cuba jawab. Dari segi hukum. Bagus. Dari segi hukum. Sekali lagi Syed, dari segi hukum. Apa yang wajib? Sedekah? Zakat. Zakat. Zakat wajib, dah sedekah sunat. Dia amalan dia semua gitu. Dia semua amalan tu dia ada yang wajib, ada yang sunat. Solat gitu juga, yang wajib 5 waktu, yang sunat berlambak-lambak. Yang sunat wudu ada, sunat tahiyatul masjid, macam-macam sunat lah. Kan, sunat mutlak saja-saja pun ada. Kan. Pergi Mekah Madinah, pergi Mekah lah khususnya. Pergi Mekah pun ada yang wajib, ada yang sunat. Wajib benda. Yang tak pergi khusus lah. Yang wajib pergi Mekah bila? Waktu mana? Apa nama dia? Haji. Yang sunat umrah. Tak apalah, tak tahu tak apa. Kan? Ambil tahu. Haji wajib, umrah sunat. Sedekah itu gak, sedekah sunat, zakat wajib. Okey, dia begitu, memang amalan begitu. Allah buat. Jadi kenapa Allah buat itu? Yang wajib tu memang kita kena buat sebagai hamba. Adapun sunat kita nak menambah-nambah, menunjukkan kita lebih kasih kepada Allah. Kita nak lagi. Bodek. Macam salam untuk guru tu, okey dah lah. Ni bukan setakat salam, susun selipar untuk guru, siap sarungkan dalam kaki. Yang tu dipanggil menambah-nambah sunat ataupun bodek-bodek. Tapi bodek orang tak apa-apa, biar bodek Allah. Allah dah suruh sembahyang isyak, bodek pula lagi dengan sembahyang sunat pula. Nak bila kuat bodeknya, senang dapat apa yang Allah nak beri. Nak minta apa senang dapat. Dan kalau rapat, contoh macam seseorang, dia rapat sangat baik dengan tok guru, dan kalau nak pinjam highlight tok guru bagi tak? Tengok muka dululah. Tapi kalau betul baik, ada tok guru bagi tu, tak kisah. Kan? Dia begitu juga. Tapi itu sama-sama manusia. Dengan Allah Ta'ala gitu kan. Kalau kita baik, buat amalan baik-baik, sungguh-sungguh buktikan pada Allah yang kita terlebih kasih pada Allah, maka lebih-lebih lagi Allah akan beri macam-macam nikmat yang tidak terhingga pada kita, tanpa yang kita sangka-sangka. Nah. Ketiga, habis dah, memberi zakat. Zakat ni kalau dalam kitab Sabilal Muhtadin, panjang lagi huraian zakat ni. Zakat ni antara maknanya bersih. Maknanya, antara maknanya lah, dia ada banyak juga makna, tapi antara maknanya yang ditekan oleh ulama ialah bersih. Jadi antara hikmah, bukan sebab sebab Allah buat sesuatu ni tanpa tidak bersebab. Laisa bitaklil, tidak dengan elat, tidak dengan bersebab. Tapi kita boleh sebut hikmah ataupun kelebihan kenapa Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan zakat atau memberi zakat. Zakat tadi kita sebut bersih, maknanya kita memberi ataupun mengeluarkan sesuatu yang mungkin ada campuran di dalam harta kita ni yang tak elok, yang tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita berurusan ni macam-macam lah, kadang-kadang campur benda yang syubhah ke dan sebagainya, yang tak jelas status hukumnya. Jadi dengan kita beri zakat tadi, dia membersihkan harta kita. Tu tujuan dia, antaranya lah hikmah dia, membersihkan balik harta yang kita milik. Itulah memberi zakat tadi. Baik, keempat, macam negara kita, walau kita kerja dengan government, kita kerja dengan kerajaan, kita yakin ke duit gaji kita tu memang kompon-kompon bersih elok 100%? Nak yakin macam mana ni saham Genting Highland ada masuk sekali? Cukai arak masuk sekali?
Nak. Jadi takut ada benda-benda yang tak kena duit kita dan sebagainya, itu kita bagi zakat. InsyaAllah Allah bersihkan dia, moga-moga. Keempat, puasa akan segala hari Ramadan. Puasa ni bahasa apa? Puasa bukan bahasa Arab, sebab bahasa Arab mana ada pa ni Jawi. Puasa ni asal bahasa dia bahasa Sanskrit lama, bahasa Melayu Sanskrit lama. Puasa. Jadi puasa asalnya dalam bahasa Arab ialah saum. Makna saum ialah tahan. Itu makna saum, tahan. Jadi puasa ni sebenarnya menahan. Itu kalau kita hurai dalam bab puasa, jadi satu kitab nama, lupa dah nama kitab tu. Dia cerita bab puasa je. Puasa ni ada 3 peringkat. Nanti kita nak datang bulan Ramadan ni ataupun kita puasa Rejab Syakban ni, boleh kita praktikkan. Puasa ni ada 3 peringkat. Satu dipanggil puasa orang awam, satu dipanggil puasa orang khawas, yang ketiga dipanggil puasa khawasul khawas. Yang pertama puasa orang awam. Puasa orang awam, dia menahan dirinya daripada lapar dan dahaga. Tak makan, tak minum. Tu je puasa dia. Tapi mulut, murai lagi mulut. Nak mengatur orang kuat lagi. Nak. Cuma dia tak makan, tak minum. Nak. Kata petang-petang pergi bazar. Mana pergi tengok amoy. Contoh. Mata tak jaga lagi. Nak. Itu puasa orang awam. Standard lah, pergi pun pasal awam. Jadi puasa orang awam lah. Betul? Ulama dia tak pergi pasal-pasal gini. Dia jaga. Kalau ulama betul lah kan, wali-wali dan sebagainya. Itu puasa orang awam. Kemudian kalau dia naik sikit tingkat makam dia, mana tahu moga-moga kita sampai puasa khawas. Khawas ni maksudnya orang khusus, orang khas. Puasa khawas ni dia bukan setakat jaga lapar dahaga, malah dia jaga rohaninya dan 7 anggotanya. Mata tak melihat maksiat, telinga tak dengar umpatan, mulut tak bercakap benda yang tidak berfaedah, tangan tidak mengambil hak orang lain, kaki tak berjalan ke tempat yang dilarang. Kemaluan dijaga. Kemudian perutnya dijaga, makan yang dia ambil makan. Dulu viral kan, Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man dia nasihat, kalau kita pergi bazar beli makanan daripada orang yang betul-betul beriman dan yang jaga agama. Tengok orang pakai tudung ke kan, yang tak pakai tudung, kalau ada pilihan antara yang tudung dan tak bertudung, ambil yang bertudung. Bukan ambil orangnya, ambil makanan tu lah beli. Nampak? Pilihan membeli tu. Sebab apa? Sebab benda tu yang nak masuk dalam perut. Ni puasa orang khawas. Jenis ngaji pun hidak ni, jenis bengong ni, dia condemn. Tuan Ustaz Tuan Ibrahim Taman dia kata benda lah, biar nak beli asal makanan halal sudah. Itulah tak ngaji bengong bodoh. Orang cakap ni puasa khawas. Puasa orang yang menjaga zahir dan batinnya, rohaninya, bukan hanya jaga jasad. Jadi bila dalam pun jaga, insya-Allah luar lebih terjaga. Dia begitu kan. Itu. Kemudian yang ketiga khawasul khawas. Khas dalam khas. Jadi khas dah, khusus dah, duk dalam khusus lagi. Hebat lagi. Jadi macam tadi juga, dia jaga lapar dahaga, betul. Lepas tu dia jaga 7 anggota badan dia, jaga hati dia. Yang ketiga ni, dia jaga dirinya jangan ingat dunia. Itu khawasul khawas. Dalam kitab Qatrul Ghasyiyah atau Bidayatul Talibin, saya tak ingat. Tapi ada disebut, diceritakan ada satu orang ni, dia makam ni lah, makam khawasul khawas ni. Dia tanam, azamkan dalam hati dia, kalau aku teringat dunia, maka batal puasaku. Teringat dunia je, hal-hal keduniaan lah. Teringat je hal keduniaan, batal puasa dia. Dan bila batal, dia wajib qada setahun. Sehari batal, qada setahun. Sekali tu dia jalan, Allah uji dia. Dia nampak ada kawan tu tengah susun batu-bata nak bina rumah agaknya. Tengah susun batu-bata. Jadi dia pergi tegur. Assalamualaikum mak, buat apa? Dia tanya. Kawan tu kata tengah susun batu-bata lah. Hampir bicara bab dunia apa? Kawan tu tegur. Bila dia dengar bab dunia, Allah aku pergi tanya hal keduniaan buat apa? Aku dah mikir hal dunia. Maka batal puasa dia. Lepas tu dia kena qada selama setahun. Itu geng puasa khawasul khawas. Jadi kita dengar macam kita boleh buat jenuh qada lah kita.
tak dan buat benda lain dah lah. Nak. Jadi kita rasa mungkin kita tak mampu. Mungkin satu hari nanti mungkinlah kalau Allah nak sampaikan. Sebab tu makam jangan kita nak sampai, biar Allah yang sampaikan. Kalau kita nak sampai sedangkan kita belum mampu. Nah, macam tadilah, mampu ke nak qada setahun teringat dunia. Nah, dalam sahur ingat dah dunia. Belum start puasa lagi tu. Nampak? Macam-macam dah dalam kepala. Kan? Jadi macam mana kita? Jadi kalau Allah yang naikkan makam seseorang, Allah naikkan tu kerana Allah reti, Allah kenal bahawa dia layak untuk duduk di makam yang atas tu. Tak apa. Dan Allah beri kekuatan pada dia, bantu dia. Tak apa. Ni kita nak naik sendiri. Sama macam pangkat jawatan dunia kak. Kalau Allah yang naikkan kita, maksud Allah naik kita tu orang pilih kita duduk jadi amir, jadi jawatan itu, jawatan ni. Bukan kita nak, tapi dipilih. Kita pegang dengan amanah, Allah akan bantu kita kekuatan untuk memegang amanah jawatan yang dipikul tu. Tapi kalau kita yang meminta-minta, takut-takut tanpa dengan bantuan Allah, maka akan jadi rosaklah kita duduk di dalam jawatan tersebut. Baik. Jadi puasa akan segala hari Ramadan. Ramadan ni asal kataan Ramak. Ramak tu maknanya panas. Ramadan adalah bulan yang panas. Jadi Allah uji umatnya. Bulan yang panas tu lah Allah suruh puasa. Kita okey pergi puasa je, paling kuat pun kita tidur. Orang-orang oh Zuhur dah cepat separuh lagi ni kata. Nampak? Gitu kita. Zaman sahabat dalam bulan puasa perang. Dalam bulan puasa perang apa dalam bulan puasa? Perang Badar 17 Ramadan. Itu dipanggil Badar Kubra 17 Ramadan. Peristiwa. Dah diperintahkan puasa, kena perang pula kan. Ujian kepada para sahabat. Sebab tu malu kita dengan sahabat kalau kita orang cakap apa nak mengaku layak syurga, cermin dengan sahabat dulu. Sahabat perang, berpuasa dalam perang, kita tu bukanlah maksud kata kita tak nak syurga, tapi biar ada segan sikit. Sebab betul ya Imam Syafi'i buat syair tu, Hilas tulil firdaus tu. Aku tidak layak masuk syurga, tapi aku tidak sanggup masuk neraka. Wahabi kata apa dah tak nak masuk syurga. Bodoh, bukan tak nak masuk. Orang kata tak layak, bukan tak nak masuk. Dia tak faham ayat. Terus ngaji sekolah lari. Tu baru jadi gitu kan. Tak layak dengan tak nak tak sama. Tak nak tu memang orang bagi pun tak nak, tu tak nak. Ni orang nak bagi tapi segan, tu panggil tak layak. Dia segan kan. Sebab apa kata tak layak? Tadi itulah Saidina Umar kata, sahabat cerita Nabi cerita satu hadis. Nabi kata nanti akan ada satu orang ni, dia last kali masuk syurga. Lepas dia masuk, habis pintu syurga dah ditutup. Saidina Umar kata, entah aku yang last tu. Saidina Umar dia kata entah aku orang yang terakhir tu. Dan kalau Saidina Umar orang terakhir tu, kita tak mana? nak ceritanya Saidina Umar Allah tawaduknya, dia rasa dia orang last masuk syurga. Dan kalau kita rasa lebih pula, mana mabuk ketum kita. Bukan tak nak syurga, tapi orang cakap cermin-cermin diri. Maknanya banyakkanlah amal, biarlah ada rasa malu dengan Allah, rasa malu dengan Nabi, rasa malu dengan sahabat, tak payah kata orang yang dah tak ada. Yang ada sekarang dengan ulama pun kita malu. Tengok amal kita dengan ulama, Allah jauh kan. Dengan tok guru kita sudah dah amal kita dengan tok guru. Kadang segan, tok guru balik lewat pukul 2-3 pagi, balik daripada kuliah, subuh pacak dah, kita tak bangun lagi. Nampak? Kita duduk termenung dekat depan kolah ni. Nampak? Kerana segan. Segan dengan alim-alim ulama. Mereka hebat, ada kekuatan Allah beri pada mereka. Kelima, mengerja haji oleh orang yang kuasa datang kepada Kaabah. Mengerjakan haji oleh orang yang kuasa. Kuasa di sini bukan dia ada power abugin ke apa. Maksud kuasa ni kemampuan. Mengerja haji oleh orang yang mampu. Zaman dulu dia guna perkataan kuasa lah. Maknanya ada kemampuan. Okey, apa makna mampu? Jangan kita tengok rumah dia sampai 4 biji kereta, apa benda tak mampu lagi 4 biji kereta. Bukan. Kadang-kadang kereta banyak belum tentu tanda dia mewah.
boleh jadi itu kecukupan baginya. Sebab apa? Sebab dalam rumah tu ada 4 orang. Nah, ayah kerja part lain, ayah je Penang. Dah mak selatan Thailand. Dah mak. Nah, abang Sabah. Nah. Adik tengah laut sana. Jadi tempat kerja dah masing-masing jauh-jauh. Tapi takkan ayah kongsi satu kereta nak hantar semua. Ayah hantar mak dulu sampai ke Siam, sampai ke Sabah, anak lah kali ayah sampai ke berapa pejabat. Jadi masing-masing pakai satu biji kereta seorang. Nah, bukan mewah tu, tapi kecukupan dan keperluan. Tu zaman lah, keperluan. Jadi kita tengok tak? Dia yang disebut mewah ni, dia seorang, dia duduk. Tapi sampai 4 kereta dia seorang. Yang ni kereta pergi pasar malam, ni kereta pergi bilion, ni kereta pergi buang sampah. Nampak? Ni kereta pergi masjid. Yang itu baru namanya mewah. Itu terlebih mampu. Tu cerita dia. Dan makna mampu lagi, kuasa tu artinya kalau dia pergi buat haji, orang yang ditinggalkan, waris keluarga yang ditinggalkan di Malaysia ni boleh hidup kalau dia tak ada. Mana tahu gigi haji mati terus. Kan? Orang kata lontar batu dia pergi masuk dalam tu, dia kena lontar mati situ, katalah contoh. Mati tak balik dah Malaysia. Jadi bila tak balik Malaysia, keluarga yang ada di Malaysia ni boleh hidup tak? Kalau boleh hidup, maknanya tu mampu. Tapi kalau dia pergi tu ngam-ngam, habis licin tabung-tabung dalam bank tu semua, nak habis licin dia korek habis, tak ada tinggal 1 sen pun. Bila dia pergi sana tak balik dah, orang yang kat Malaysia tak boleh hidup, itu tak mampu sebenarnya. Itu belum masuk kategori mampu. Bukan bila mampu tu maksudnya duit cukup je mampu. Bukan, duit cukup, lepas tu ada tak duit lebih untuk waris yang ditinggalkan. Dia gitu. Kan? Bukalah akaun tabung haji, kan? Lepas tu daftar haji. Muda pun tak apa, daftar awal. Anak hari tu daftar, dia kata, Ustaz mungkin pergi pada umur 195. Tak gamak cakap umur 195. Dia mak, Allahu Akbar. Tak ada, tak tidak. Kan? Tapi gitulah. Tapi tak semestinya gitu. Dia kata ini jangkaan aja. Tapi kalau kita buat rayuan, mohon dan sebagainya, kadang-kadang cepat juga. Ini ikut nasib lah. Apapun jemputan daripada Allah. Kalau tak dan pergi haji lagi, pergi umrah dulu. Sekurang-kurang ni sampai dah di bumi Mekah, di bumi Madinah. Kan? Macam sekarang ni dah tak boleh masuk. Tak nyesal kita, alamak rugi aku dah tak sampai lagi. Kan? Jadi kumpul duit, simpan pelan-pelan sikit. Orang Indonesia nak pergi sana tengok, geng-geng Indonesia muda-muda pergi. Tanya macam mana boleh ada ongkos pergi macam ni jauh. Dia kata buat pinjaman. Indonesia dia bagi buat pinjaman. Dia buat pinjaman untuk pergi buat umrah. Dia sanggup buat pinjaman untuk umrah. Kita sanggup buat pinjaman beli benda, motor, kereta. Nampak? Dah kereta kita boleh bawa sampai ke syurga. Nak umrah insya-Allah. Kan? Tu. Baik. Jadi oleh orang yang kuasa datang kepada Kaabah. Satu lagi. Macam kita geng pondok kan. Kadang-kadang kita ni tak mampu, duit tak banyak mana kan. Tapi belajar sungguh-sungguh rajin-rajin, kita boleh jadi mutawif. InsyaAllah lah. Ana adalah kabel-kabel tu adalah travel ni kan. Kadang-kadang bila kita jadi ustaz ni, syarikat travel cari kita, minta ustaz boleh tak ni kami nak guna nama ustaz, nak pakai ni untuk nak tarik orang gini, tapi nanti kalau dapat orang ustaz pergi sekali free je pergi. Dah lah kita pergi tu cuma dia bagi duit allowance lagi, duit poket kita. Allah rezeki kan, pergi dapat pergi kan. Ada sahabat-sahabat kita kadang-kadang sampai sebulan sekali pergi. Ada seorang tu lagi lah, bini dia kat sini, dia sebulan 2 kali pergi kat sana. Balik turun flight sini, duduk balik rumah main dengan anak dan 3 hari je. Jumpa bini apa semua 3 hari, lepas tu fly balik, terbang balik ke sana. Kerak pergi sana kan. Mana tahu kita gigi sana, duduk sana, tiba-tiba Dajjal datang, selamat kita. Sebab Dajjal tak boleh masuk dalam tu, tak boleh masuk Mekah Madinah kan. Tapi tengok sekarang ni bukan sakat Dajjal tak boleh masuk, dengan kita tak boleh masuk. Teruk kan? Ada apa masalah kita ni? Apalah dosa kita kan? Allahu Akbar. Dajjal kata saham pun sama.
Nah, oleh orang yang kuasa datang kepada Kaabah. Kaabah tu itulah bangunan petak tu. Setengah riwayat kata Kaabah asalnya bukan bentuk petak itu. Dia Hijri Ismail tu sebahagian daripada dinding dia juga. Mana yang dulu dia panjang sikit. Jadi macam sebab Kaabah ni banyak kali runtuh, banyak kali. Lepas tu dibina balik. Akhirnya yang Hijri Ismail tu dapat buat separuh je. Tu yang kekal jadi macam tu, bentuk separuh bulat tu. Jadi kata Nabi, siapa yang nak semayang dalam Kaabah, sebab semayang dalam Kaabah ni orang pilihan je, orang-orang kebesaran Arab Saudi dengan pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin negara. Macam Perdana Menteri kalau dia minta pada Raja Arab Saudi, kalau raja tu suka, boleh dibagi masuk, kan? Boleh masuk kat dalam Kaabah tu. Dalam Kaabah ni, kalau kita tak masuk pun kita boleh Google. Kat sekarang YouTube dah ada dah. Search kat YouTube tu nak tengok dalam Kaabah. Tapi janganlah tulis nak tengok dalam Kaabah macam mana. Bukan tulis gitu. Nampak? Tulislah dalam Kaabah ke apa ke. Jangan buat bodoh sangatlah. Dalam dia ada 3 tiang. Ada 3 tiang. 3 tiang tu je kat tengah. Lepas tu tepi tu ni lah rukun-rukun ni, rukun Yamani, rukun Syami, rukun Iraqi dengan Hajarul Aswad. Jadi kata Nabi, kalau mu nak semayang dalam Kaabah, tak boleh nak masuk dalam Kaabah. Nabi kata semayang kat Hijri Ismail. Alhamdulillah hari tu yang dulunya nak pergi, dapatlah masuk. Berebut nak masuk dalam tu. Allah punya sesak ramai orang. Dah masuk satu hal, lepas tu kita nak semayang. Bila nak semayang, macam mana dia diri depan kita gini. Lepas tu macam mana nak semayang dia diri rapat-rapat semua ni. Lepas tu anda tengok orang sebelah dia semayang juga. Allah, kita pun masa tu jahil-jahil juga, kita pun tiru juga. Allah Akbar, semayang juga. Lepas tu tengok nak rukuk macam mana, jeling tengok macam mana dia rukuk. Rupanya bila dia nak rukuk, dia tolak tung. Kita pun ikut juga tung. Rukuk boleh tahan lagi, kita tolak orang. Masa sujud, sesujud orang duduk atas kepala kita dah. Awak gelak ni. Dalam kain dia dah. Itu pengalaman. Mana tahu esok pergi, tahu dah trik dia. Kalau macam tu tak payahlah. Ambil je lah keberkatan semayang kat depan Kaabah pun tak apa dah. Kami Ana Mahi dengan Luqman kecil. Luqman kecil memang dia pergi buat umrah. Ana dengan Mahi jadi mutawif, terjumpa Luqman kecil kat sana. Jadi kami 3 orang ni tanam azam nak semayang belakang imam. Jadi tengok waktu nak dekat masuk waktu, kami duduk buat tawaf. Pusing. Jadi bila nak dekat je, kami pun berhenti. Rupanya bukan kami je, ramai lagi duduk bertahan kat situ. Tapi ada orang nak tawaf juga. Jadi dia belanggar. Kami sampai bersatu padu dengan Pakistan, dengan mana-mana orang. Kepit tangan. Kepit jangan bergerak. Bertahan nak duduk belakang imam tu. Alhamdulillah dapatlah. Tapi bukan betul-betul belakang, sah kedua. Jadilah kan. Nak cerita pengalaman dia tu. Tu. Ambil keberkatan. Moga-mogalah doa-doa masing-masing dapat sampai sana insya-Allah. Dan segala rukun iman kita berhenti situ. Masa muda-muda boleh lah kan. Ada tua nak tahan gitu. Sampai kat tempat sa'i kena tolak. Kan? Sikit lah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kata Ka'ab al-Akhbar, telah menjadikan Allah Ta'ala akan arash daripada jauhar yang hijau. Jadi ini tambahan. Ka'ab al-Akhbar kata Allah Ta'ala menjadikan arash itu daripada jauhar. Jauhar ni juga salah satu mutiara, berlian gitulah yang cantik. Namanya jauhar, warnanya hijau. Baginya 1,000 dan 600,000. Macam mana 1,000 tu? Ni bahasa lama. Tok Guru kata 1,000 kali 1,000. Jadi 1,000. Jadi berapa tak tahu lah. 1,000 berapa kosong? 3 kosong. Tambah lagi 3 kosong, 6 kosong. Jadi mana apa? Sejuta. Sejuta. Juta 1,000 dan 600,000. 1,600,000 macam tu lah lebih kurang. Kepala. Ada kepala. Dan tiap-tiap satu kepala 1,000 dan 600,000 muka. Allah buat pada arash tu, ni kata Ka'ab al-Akhbar. Allah buat
aras tu ada kepala. Kepalanya 1,000, 600,000. Lepas tu setiap satu kepala tu banyak dah. Tapi setiap satu kepala tu pula dia ada 1,000 dan 600,000 muka. Satu kepala tu ada 1,600,000 muka. Macam mana tu? Tak tahulah macam mana. Tapi ceritanya begitulah. Kemudian daripada muka tu pula, dan tiap-tiap satu muka itu 1,000 dan 600,000 lidah. Setiap satu muka tu banyak, dan setiap muka tu pula ada bercabang-cabang lidah, banyak lidah. Dan tiap-tiap satu lidah 1,000 dan 600,000 lugah. Lugah tu maksud apa? Bahasa. Setiap satu lidah tu pula 1,000, 600,000 bahasa. Allahu Akbar. Dan satu lugah itu, setiap satu lugah tu pula mengucap tasbih akan Allah Ta'ala dengan berlain-lainan bangsanya. Berbagai-bagai bahasa, berbagai-bagai zikir, tasbih memuji Allah. Semua riuh. Nak zikir, tasbih pada Allah Ta'ala. Tapi kalau macam bayangan kita riuh macam tu, mesti kita jadi bingit, bising. Ni tak, dia jadi merdu sedap dengan zikir beralun-alun. Nak begitu banyak Allah buat begitulah pada aras tu. Macam mana wallahu alam lah, kita mampu baca cerita gitu je. Maka menuntut buka Jibril. Menuntut buka ni balik mana ni? Balik pada pintu tadi, bukan dekat aras tu. Balik kepada pintu balik. Tadi cerita dia lajak sikit ke aras, nak cerita bentuk kejadian. Tu balik kepada pintu balik. Pintu mana? Babul Hafazah, pintu langit pertama. Maka Jibril kata, tolong buka pintu. Maka berkata yang menunggu pintu langit, siapa malaikat yang jaga pintu langit yang pertama ni? Ismail nama dia. Jadi jawab malaikat Ismail, man hadha, siapa ni? Maka sahut ia Jibril, dan katanya pula malaikat Jibril jawab, aku Jibril. Kemudian malaikat Ismail tanya pula, siapa serta kamu? Kamu dengan siapa? Maknanya bukan senang-senang boleh pergi. Malaikat Jibril kena tanya dulu. Padahal malaikat Jibril ketua segala malaikat dah. Tapi sebab ini adalah tempat rahsia, Babul Hafazah, tak terus buka, tanya dulu siapa dan siapa dengan kamu. Maka jawabnya malaikat Jibril, Muhammad. Bila dengar nama Muhammad, baru malaikat ni dia orang cakap apa, rasa malu dan hormat. Katanya, telah dibangkitkan padanya, sudah tiba ke masa dia? Malaikat dah tahu dah Allah akan jemput Nabi Muhammad ke langit. Jadi malaikat tanya, dah tiba ke masa dia Nabi naik ke langit? Maka sahut Jibril, telah dibangkitkan kepadanya, sudah tiba masanya. Barulah malaikat Ismail ni dia buka pintu tu. Maka apa dia kata? Marhaban. Marhaban ni macam menyambut kedatangan. Wa ahlan, dan selamat datang. Hayyahumullahu min akhin wa min khalifatin fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u jaa. Telah engkau dapat keluasan dan engkaulah ahlinya. Kan malaikat ni puji ke Nabi. Engkau dapat keluasan dan engkaulah ahlinya. Keluasan je ni luas sampai boleh pergi naik ke langit. Mana ada nabi-nabi lain naik sampai ke langit? Engkaulah ahlinya. Telah memanjangkan Allah daripada saudara dan daripada khalifah Allah. Maknanya telah memanjangkan ni, maksudnya Allah telah jadikan kamu ini adalah saudara dan daripada khalifah Allah. Maknanya jadi khalifah. Khalifah Allah ni menjadi perbahasan di kalangan ulama. Sebab khalif tu maksudnya pengganti. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pengganti Allah? Maknanya Nabi jadi macam Allah? Bukan. Maksudnya pengganti Allah tu, Nabi lah yang membawa segala urusan yang diperintahkan Allah. Dan daripada Nabi lah Allah pamerkan kasih sayangnya, kemuliaannya dan sebagainya. Allah berikan pada Nabi Muhammad. Sehingga kan kita tengok indahnya akhlak Nabi, cantiknya kasih sayang Nabi. Kalau Nabi dah selembut itu, bayangkan Tuhan yang mencipta makhluk yang lembut itu. Dia begitu. Dia itu. Macam kita tengok hebatnya syurga, bayangkan Tuhan yang mencipta syurga. Kalau syurga dah hebatnya tu, dah Tuhan yang cipta syurga tu,
Lagi-lagilah hebat. Nah, sebab tu sahabat dia nak sangat bertemu Allah kerana dia kata itulah nikmat paling besar. Bukan syurga nikmat paling besar, tapi nikmat melihat Allah, nikmat bertemu Allah. Itu nikmat yang paling besar sekali. Nah. Maka sebaik-baik saudara, sebaik-baik saudara dan sebaik-baik manusia lah, sebaik-baik orang, dan sebaik-baik khalifah. Dan khalifah maknanya utusan Allah, sebaik-baiknya Nabi Muhammad, dan sebaik-baik yang datang itu datangnya, dan yang datang ni inilah orang paling terbaik sekali, kata malaikat Ismail ni. Maka masuk keduanya Nabi Muhammad dan juga malaikat Jibril. Maka lalu daripadanya tiba-tiba padanya itu Nabi Adam alaihissalam. Okey, ingat di langit pertama Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam. Waktu ni Nabi Adam dalam keadaan mana? Rohnya saja, tidak dengan jasad. Nah, seperti kelakuan yang dijadikan Allah Ta'ala. Jadi maksudnya seperti kelakuan yang dijadikan Allah Ta'ala dalam rupa yang Allah jadikan pada Nabi Adam. Macam mana? Wallahu a'lam. Sebab ada orang kata Nabi Adam ni badannya besar, tinggi dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sebab ada orang buat ukuran hasta jubah Nabi Adam tinggi bertingkat. Wallahu a'lam. Dilintangkan atasnya segala. Dilintang tu maksudnya dibentangkan atau diperlihatkan. Diperlihatkan atas segalanya arwah zuriatnya. Nah, waktu tu Nabi jalan, Nabi masuk pintu tu, Nabi nampak Nabi Adam, sedang Allah perlihatkan pada Nabi Adam tu arwah-arwah zuriatnya. Arwah ni maksud apa? Orang mati? Bukan. Arwah tu jamak kepada roh. Kalau satu roh dipanggil roh. Tapi kalau banyak roh, kita jamak dia arwah. Tapi Melayu kita ni faham arwah tu orang mati. Bukan orang mati, roh. Lepas tu sebut tahlil arwah, tahlil roh. Nak? Lepas tu kadang-kadang tahlil tak ramai. Bila buat tahlil sebab apa? Sebab yang ramai roh. Jasad kurang. Nah, arwah zuriatnya, zuriat Nabi Adam. Nabi Adam tengok. Apabila melihat ia akan zuriatnya yang mukminin, Nabi Adam tengok zuriat Nabi Adam, roh-roh zuriat Nabi Adam yang beriman, maka berkata ia, inilah roh yang baik, kata Nabi Adam, dan nafsu yang baik. Roh yang baik, nafsu yang baik. Kenapa disebut nafsu yang baik? Nafsu ada ke baik? Ada. Nanti kita belajar dalam ilmu tasawuf, nafsu ada 7 tingkatan. Dari kamilah, mardiyah, radiyah. Nah, itulah banyak-banyak tingkatan tu. Nafsu. Jadi dia kata inilah roh yang baik dan nafsu yang baik. Jadi nak jadi roh yang baik, pertama kena jadikan nafsu kita nafsu yang baik. Jangan kita dikawal nafsu, tapi kitalah yang mengawal nafsu. Barulah nafsu tu boleh ikut kita. Nah. Bila nafsunya baik, insya-Allah rohnya adalah roh yang baik. Dijadikan akan dia pada iliyin. Setengah riwayat kata iliyin itu syurga. Setengah riwayat kata iliyin tu kitab yang tertulis nama-nama ahli syurga. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang lebih tahu. Tu iliyin. Jadi maknanya roh-roh baik itu tersenarai nama-namanya dalam kitab yang tersenarai nama-nama ahli syurga. Moga-moga kita termasuk dalam kitab ni, nama-nama kita. Dan apabila melihat atas roh zuriatnya yang kafirin, Nabi Adam tengok zuriat roh yang kafir, zuriat Nabi Adam juga, anak keturunan dia juga, tapi jadi kafir. Maka katanya inilah roh yang jahat dan nafsu yang jahat, kata Nabi Adam. Dijadikan akan dia pada sijin. Sama juga orang yang macam tadi, ada riwayat kata sijin tu nama lain bagi neraka. Ada juga yang kata sijin tu adalah sebuah kitab yang tertulis nama-nama ahli neraka. Jadi ini jadi perbahasan ulama, tak payah nak bergaduh, kita beriman sudah adanya sijin dan adanya iliyin. Adapun hakikat yang lebih tahu segala-galanya Allah, wallahu a'lam. Dan melihat pula akan dia pada kanannya. Nabi Adam toleh kanan, nampak benda? Beberapa manusia. Dan lagi ada padanya satu pintu yang keluar daripadanya bau yang harum. Nabi Adam toleh kanan, ada banyak-banyak manusia. Dekat dengan manusia itu ada satu pintu. Dan bau yang harum keluar daripada pintu tu.
Jadi Tok Guru Syarah kata pintu itulah pintu syurga. Dan pada pihak kirinya beberapa manusia juga, banyak manusia, dan adanya pada satu pintu pula yang keluar daripadanya bau yang busuk, bau hancing, bau busuk, bau najis, busuk. Itulah pintu neraka. Tapi bukanlah di langit pertama ada syurga neraka. Ini gambaran sahaja. Sebab belum sampai lagi kat syurga dengan neraka tu. Nanti dia panjang lagi cerita dia. Maka apabila melihat pihak kanan, tertawa ia dan suka ia. Bila Nabi Adam toleh ke geng-geng yang duduk belah kanan Nabi Adam ni, yang keluar daripada pintu-pintu yang harum ni, Nabi Adam tertawa dan suka. Nabi Adam seronok. Dan apabila melihat pihak kirinya, duka citanya dan menangis ia. Nabi Adam tengok belah kiri, geng-geng yang keluar daripada pintu busuk tadi, sedih Nabi Adam, menangis dia. Jadi kita pun kadang-kadang kalau nak buat maksiat, cuba kita fikir, sial kita buat Nabi menangis, Nabi Muhammad menangis, Nabi Adam menangis. Jadi henti-hentikanlah segala perkara maksiat kita buat, kan? Kalau kita tak boleh nak buat untuk diri kita, tolonglah buat untuk orang yang sayang pada kita. Nabi kita sayang kita, Nabi Muhammad, Nabi Adam sayang kita, zuriat dia. Ni macam dalam cerita ni sebut. Maka memberi salam Nabi SAW, Nabi pun bagi salam. Dari tadi belum lagi tu, Nabi tengok dulu Nabi Adam buat benda, lepas tu baru Nabi tegur, Nabi bagi salam. Maka menjawab salam, kemudian berkata ia. Nabi Adam jawab salam, Nabi Adam pun berkata ke Nabi Muhammad, marhaban bil ibni salih wan nabi salih. Telah dapat keluasan dengan anak yang soleh dan Nabi yang soleh. Nabi Adam kata, ibni soleh, inilah anak keturunanku yang soleh. Kan Nabi Muhammad tu anaknya Nabi Adam juga, keturunan kita semua ni dikira anak Nabi Adam lah. Jadi kata Nabi Adam, inilah ibni soleh, anak yang soleh, anak yang baik. Wa nabi soleh, dan juga Nabi yang baik, Nabi yang soleh. Baik. Maka sabda Nabi SAW, ya Jibril, apa lelaki ini? Okey, baik. Kita baca sikit ni je lagi. Maka sabda Nabi SAW, Nabi pun tanya, ya Jibril, apa lelaki ini? Sebab masa tu Nabi mana kenal lagi, Nabi Muhammad tak kenal. Apa lelaki ini? Siapa ni? Dan apa manusia yang banyak-banyak ni? Dan apa pintu ni? Maka kata Jibril, inilah bapa tuan hamba, namanya Adam. Namanya Adam, bapa tuan hamba. Sebab tu Abul Bashar Nabi Adam. Ada pun bapa agama Abuddin Nabi Ibrahim. Ada pun Nabi Muhammad kita Sayyidina, penghulu kita. Jadi kena tahulah. So mana tahu malaikat Munkar Nakir tanya dalam kubur, Abul Bashar, man Abul Bashar? Siapa bapa manusia? Bapa kemerdekaan kan apa dia tanya? Tak erti. Adam jawab. Bapa kepada agama Nabi kita Nabi Ibrahim. Penghulu kita Nabi Muhammad. Biar boleh jawab. Inilah bapa tuan hamba Nabi Adam, dan yang di kanan dan yang di kirinya itu daripada beberapa manusia zuriatnya, manusia zuriat keturunan Nabi Adam. Yang pihak kanan itu ahli syurga dan yang pihak kirinya itu ahli neraka. Maka apabila melihat pihak kanannya, ketawalah, dan apabila melihat pihak kirinya, menangis. Dan pintu yang pihak kanan itu pintu syurga, dan bau yang keluar daripadanya itu bau syurga. Dan pintu yang pihak kiri itu pintu neraka dan baunya itu bau neraka. Sekali lagi diterangkan, ini gambaran yang Allah tunjukkan pada Nabi kita dan Nabi Adam. Bukanlah maksudnya syurga duduk di langit pertama, bukanlah maksudnya neraka duduk di langit pertama. Nanti kita akan belajar lagi dalam tu, syurga tu atas lagi sebenarnya, dan neraka tu pula di bawah. Nanti Allah akan angkat neraka tu nak tunjuk pada Nabi Muhammad. Maka apabila melihat zuriatnya yang masuk syurga, tertawa-tawa ia, dan apabila melihat akan zuriatnya yang masuk neraka, menangis ia. Maknanya kenapa Nabi Adam menangis? Sebab Nabi Adam sayang kepada semua anak keturunan dia, kita semua ni. Jadi ada di antara mereka yang masuk dalam neraka, menangis Nabi Adam, sedih. Jadi kita jangan buat Nabi Adam kita menangis, tok kita menangis. Jadi kita jaga
Ya, apa yang telah Allah berikan kepada kita. Ingat, kita ni bukan ditempatkan di neraka pada asalnya, kita ditempatkan di syurga. Maka kita kena balik syurga, jangan salah balik kampung sudah kan, balik neraka pula. Jadi kita berhenti sini, kita akan sambung. Kemudian maka berjalan pula ia. Kemudian Nabi berjalan lagi, barulah Nabi nampak ada satu perkara yang berlaku. Baik, kita berhenti setakat tu. Boleh ya? Jadi kedudukan Nabi-Nabi setiap langit tu kalau boleh hafalah. Ingat langit pertama Nabi Adam alaihissalam. Ingat tu dulu. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judha wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami, lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan juga penyakit-penyakit yang buruk seperti coronavirus dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Selamatkanlah dunia dan akhirat kami ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.